dikongsikan. Dan itu dipersilakan lagi untuk berkongsi sesi pengenalan buku kembali angkasa. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada pengacara majlis Puan Sati. Yang saya hormati Timbalan Daftar FSSH, Cik Khairul Azmi bin Ishak dan juga rakan-rakan sekalian yang lain. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi sebuah buku yang telah saya baca, Kembara ke Angkasa, sewaktu kedatangan Dr. Syekh Muzaffar Sukoh ke UTM pada 11 hari bulan 10 2018, tak silap saya. Dengar jelas? Hello? Jelas. Jelas ya? Okey, jadi saya teruskan. Ini catatan memori angkasa Malaysia yang pertama. Selama berapa minit Puan Sati seorang? Ringkasan saja Tuan Haji. Sesi pertama dia ringkasan saja. Ringkasan saja. Okey. Jadi beliau telah datang ke UiTM pada 11 bulan 10 2018, dijemput oleh student Kolej Tun Razak, saya rasa Kolej Tun Razak. Masa tu Dr. Nur Hanim dia punya fellow. So boleh saya masuk isi buku ke kemudian? Ringkasan saja di ringkasan. Ringkasan okey dah. Kita itu ringkasan saya. Nanti saya masuk isi dia. Saja Okey. Baik, terusnya untuk ahli panel kedua, dengan ini saya mempersilakan Encik Henat untuk berkongsi sesi pengenalan bukunya yang bertajuk Plunder and Deceit. Apakah definisi Plunder and Deceit? Silakan Encik Henat. Silakan. Tak boleh masuk lah. Dah dapat dia punya ni? Dapat slide ni? Dengar pun? Saya dengar. Sekarang okey. Ada problem earphone ni. Okey, sekarang dengar. Okey, dengar tak Abang Syed? Cik dah habis. Dengar dengar. Tak pagi. Terima kasih atas semua yang diberikan. Ini SN ulas pasal buku bernama Plunder and Deceit. Sebenarnya Mark R. Levin. Terima kasih atas peluang sekali lagi. Lepas saya dapat buku ni, saya tajam dan kita orang tak ada tempat letak. Jadi dah kat kedai ni, saya buku RM20. Kena mic dekat sikit tak? Dekat sikit. Saya ingat kat sini sebelah. So kalau saya buka ni, ingat tak? Okay, ini buku yang saya akan ulas. Mark Plunder and Deceit. Plunder and Deceit. Plunder tu mencuri. Dan Deceit tu adalah nipu lah. Secara ringkasnya untuk mudah untuk semua faham. Buku ni dia a bit I think political. So kalau ada komen-komen saya nanti tu adalah pendapat saya saja, tak ada kena-mengena dengan siapa. Dan buku ni dia based on macam case study lah. Dia macam ilmiah sikit. Dia case study. Jadi buku ni je yang paling ilmiah saya ada buat masa ni. Stok-stok buku saya semua kat rumah. Ini paling baru. Bila abang tanya saya nak buat Harry Potter tapi takut kena kecam buku tak berilmiah. Jadi saya buatlah buku ni. So nanti saya akan pergi lebih detail lah kenapa buku ni dan apa isi kandungan dia.
seterusnya disediakan saya. Saya lagi dengan Satu kali. yang dari booster. Saya untuk dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awal yang ke-25. Pagi ini saya akan berkongsi dengan buku yang saya telah baca yang telah 20 tahun saya baca, iaitu novel daripada penulis Rohani binti Dave, iaitu dari Bonda. Novel ini mempunyai jilid 1 hingga ke 4 yang telah saya baca sehingga habis, dan saya akan kongsikan bersamalah lebih kupasannya lebih detail lagi. Kalau nak lebih tahu pun kena rakan-rakan kena baca sendirilah. Okey. Baik, terima kasih Cik Sarah. Dan kedua iaitu buku yang Kembali ke Angkasa. Siapakah individu yang mempunyai keistimewaan dan kekuatan mental, fizikal dan spiritual? Dan seterusnya silakan Tuan Ibu Syed untuk memberi kupasan buku. Silakan. Dah. Okey, Assalamualaikum. Okey. Nampak slide saya? Tak nampak? Nampak? Tak nampak ni? Tak nampak. Saya kena klik share balik je. Sekejap je. Saya balik ni. Share content. Okay, share. Okey, nampak? Hello? Nampak semua? Nampak. Okey, saya mulakan dengan zaman kanak-kanak. Dr. Muzaffar Syukur. Dia dilahirkan pada 27 Julai tahun 1992 di Hospital Asunta, Petaling Jaya, Selangor. Beliau merupakan anak ketiga daripada 5 orang beradik. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Saint Paul Seremban. Kemudian melanjutkan pelajaran menengah di Sekolah Asrama MRA Semua. Dan seterusnya beliau mendapat beasiswa ke Kolej Perubatan Kasturba di Manipal, India. Sewaktu beliau berumur pada 10 tahun, beliau telah menjadi ada minat untuk menjadi angkasawan. Di antara puncanya adalah dengan melihat filem-filem Star Wars, Star Trek. Di antara punca beliau ingin menjadi angkasawan. So, bagaimana ia bermula? Okey. Sebenarnya projek ke angkasa lepas ni melalui oleh kerajaan adalah timbal balik pembelian 18 jet Sukhoi dari Rusia. Okey, bersama Rusia. Jadi kerajaan Rusia menawarkan kepada kerajaan Malaysia program menghantar seorang angkasawan ke angkasa lepas lah. Sebenarnya pada tahun 1987 Malaysia telah ditawarkan. Masa tu Dr. Mahathir. Dr. Mahathir menolak kerana pada masa tu kena bayar $25 juta kos untuk menghantar angkasawan. Okey, jadi pada dia bermula pada satu hari itu sebab tu Dr. Syed Muzaffar sedang bertugas di hospital. Beliau menerima telefon daripada adik beliau, Syed Arwis, jam 11 pagi mengenai tawaran menjadi angkasawan pertama di Malaysia. So beliau sebenarnya ingin memberi sumbangan kepada masyarakat tapi dia tak tahu macam mana dia nak beri sumbangan yang lebih daripada seorang doktor. Kemudian beliau ada minat menjadi angkasawan dengan membaca buku-buku astronomi dan beliau ada sifat suka bertanding dan suka kemenangan dan tidak suka pada kekalahan. Okey, kemudian pada 3 September 2005 dia ada kepemilihan di seluruh Malaysia. Ada 5 tempat di seluruh Malaysia. Semua kandidat kena berdaftar. Kalau tak silap saya ada 11,000 orang, 800 lebih ke 2,000. Okey, antaranya kena larian 3.5 km dalam tempoh kurang daripada 20 minit. Dan seramai 890 kandidat menyertai larian seluruh Malaysia. Beliau telah mendapat catatan 16 minit 3 saat catatan masa daripada nombor beliau dapat nombor 16 lah Dr. Syed Muzaffar daripada 854 kandidat.
Okey, daripada keseluruh kandidat itu 26 adalah PhD holder, 135 pemegang master dan 131 pemegang ijazah. Kemudian pada hari yang sama, setelah habis larian pada pukul 1 PM, semua beliau telah pergi ke Hospital Sedang untuk pemeriksaan asas kesihatan oleh doktor kat situ, dan keputusannya beliau lulus lah. Kemudian pada 25 hingga 30 September 2005, beliau menjalani pemeriksaan perubatan Aero 1 oleh Pasukan Perubatan Institut Penerbangan Malaysia. Dan di dalam pemeriksaan perubatan Aero pertama ni, sebanyak 51 kandidat telah berjaya. Antara pemeriksaan Aero kesihatan ni, ujian darah, pemeriksaan penglihatan guna komputer, pemeriksaan audiometrik untuk pendengaran, X-ray dada dan elektrodiagram untuk jantung, untuk cek jantung. Kemudian pemeriksaan gigi yang rapi, yang dipanggil oropontogram atau X-ray gigi, termasuk tulang rahang bawah, mandible. Seramai 6 orang pakar menilai. Kemudiannya beliau menjalani ujian psikologi MMTI yang melibatkan 1000 soalan. Dan banyak soalan-soalan pelik dalam tu. Antara soalan dia, gemar tidur guna satu bantal atau dua bantal. Antara soalan-soalan yang pelik dalam tu lah. Okey, kemudian beliau dikehendaki mengenali apa tu negara Rusia dan tradisi dia, makanan dia, udara dia, cuaca semua macam mana. Okey. Di mana Rusia merupakan perintis dalam bidang aero pada tahun 1950-an lagi. Dan juga beliau rajin membaca misi-misi angkasawan dan pengalaman di angkasa melibatkan NASA dan Agensi Ruang Angkasa Rusia. Okay, beliau banyak membuat kajian lah. Kemudian pada 16 Disember, pada hujung Disember 2005, seterusnya pada Januari 2006, 16 hingga 20 Januari, beliau mendapat arahan tinggal di Hotel Crown Princess bagi pemeriksaan perubatan aero kali kedua. Kali ini seramai 27 kandidat yang dikehendaki tinggal di Hotel Crown Princess. Beliau semua diperhatikan sepanjang masa oleh 10 orang pakar psikologi. Dia punya pergerakan apa semua yang dia orang buat semua diperhatikan. Sepanjang masa diperhatikan mereka ni. Jadi di sana mereka diarahkan membuat pemeriksaan kesihatan yang lebih mendalam. Organ-organ diperiksa dan yang paling penting adalah kepadatan tulang. Sebab tulang akan amat rapuh bila seseorang manusia berada di angkasa. Kemudian beliau dikehendaki menjalani ujian renang, lepas tu kena terapung selama 3 minit. Selain daripada itu, lompatan 5 meter papat anjal. Kemudian pada 21 Januari 2006, beliau telah diterima duga oleh jawatan kuasa teknikal yang telah dilantik oleh kerajaan. Dah habis semua ni, seramai 18 kandidat yang berjaya. Kemudian beliau dan tim yang berjaya berangkat ke Lumot untuk ujian kemandirian atau survival darat dan laut yang dipantau oleh pasukan unit komando atau Paskal. Seramai 10 kandidat saja melepasi ujian kemandirian. Kemudian beliau telah pergi ke Hospital KLDM untuk pemeriksaan kesihatan sekali lagi. Dan pada 9 Februari 2006 didapati hanya 8 kandidat saja terpilih setelah ujian oleh komando ni, unit Paskal. Dia ada ujian kemahiran hidup di hutan dan sebagainya lah. Ada macam-macam dia punya ujian. Kemudian pada 9 Februari 2006, kesemua kandidat seluruh kandidat ini telah ditemu ramah oleh satu panel jawatan kuasa. Dalam banyak-banyak tu nanti tinggal ni lah 4 kandidat yang akan berangkat ke Rusia. Selama setahun. Selama sebulan, sorry. So antara 4 kandidat ni yang terpilih adalah Abang Najjar, Major Faiz Khalid, Askar, Muhammad Faiz, pilot bas kalau silap, dan Dr. Muzaffar Syukur. Kemudian semua mereka ni dihantar ke Rusia untuk menjalani latihan selama sebulan. Dan hanya 2 kandidat akan dipilih oleh panel jawatankuasa dengan kerjasama agensi angkasa Rusia dan mengikuti latihan selama 18 bulan di Star City Moscow. Dan hanya 1 orang kandidat akan dipilih. Saya lepaskan pada next panel. Terima kasih, sambung kemudian. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Syed. Saya boleh faham apa yang itu yang ingin ke angkasa ni mesti mempunyai kekuatan, pengetahuan dari segi akademik. Perjalanan nak melepasi ujian-ujian ni sangat bahaya, sangat Ya, betul.
Ya, perlu kekuatan mental dan fizikal. Ya, okey. Seterusnya kita persilakan Encik Henad untuk sesi kedua. Disampaikan oleh beliau. Dengan itu dipersilakan Henad. Okey, kita sambung. Buku ni dia writer dia penulis dia menulis berdasarkan kerajaan dan prosesnya di Amerika Syarikat. Tapi kalau kita ambil intipati dia, kita boleh kaitkan dengan kita lah di Malaysia dan boleh kaitkan juga dengan sains sosial lah kalau kita ambil dengan cara yang positifnya. Antara benda yang bila saya pilih buku ni yang menarik saya untuk memilih adalah quote dekat bawah tu, big government exploitation of young people and the future. So itu yang menarik saya lah untuk membeli buku ni, because buku murah. Bila nak decide kita perlu ada point kan, so itu point saya untuk membeli buku tu lah. Dan penulis dia ni sebenarnya dia best author dekat US. Buku ni pun New York Times bestsellers. So harga dekat sana dalam lebih kurang dalam RM50 kalau convert. Sekarang bila saya beli tu tak sampai RM10 lah. So saya, benda ni, buku ni macam case study. Dia ada bagi rumusan awal, kemudian dia ada 9 lagi bab yang ada topik-topik kecil lah, macam dia constitution and everything, tapi dia very focus on United States. Jadi saya cuba highlightkan beberapa point yang saya nampak boleh faham, boleh kait dengan kita. Benda pertama adalah dia banyak menekankan federation, persekutuan punya konsep. Dan bila saya fikir pada masa itu, sinergi ini juga, sinergi yang kita amalkan di UTM ini, terutamanya di FSSA, adalah salah satu bentuk federation jugalah, persekutuan juga. Di mana 4 entiti bergabung dan ada satu payung besar tapi masing-masing ada autonominya masing-masing. Itu macam mana kalau siapa yang tahu, itu macam mana persekutuan berfungsi lah. Dan di sini dia banyak guna analogi yang bagaimana parents, ibu bapa menjaga anak-anak. Mereka tahu benda kerajaan buat itu salah, tapi mereka masih tolerate, maksudnya bertahan dengan benda tu kerana diorang tak nak ambil risiko pada anak mereka pada ketika itu, tapi tidak sedar benda tu akan memberi kesan di masa hadapan. Okay? Yang English ni saya just highlightkan je, tapi saya akan cuba terangkan dalam bahasa Melayu lah. Point tu because saya nak dia authentic daripada buku, so saya ambil daripada buku, saya letak dalam English. Tapi penjelasan saya akan bagi dalam bahasa Melayu. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Macam yang dia cakap, tolerating disadvantages even grieve public policies. Maksudnya polisi-polisi yang kita tahu tidak berapa elok pun kita tolerate juga kerana kita tak nak ada masalah. Okay? Lepas tu satu benda yang saya suka adalah yang moral order. Itu poin-poin yang moral order. Moral order macam experience, knowledge, instinct, faith, teaching, reason, love and patience. Dia bagi definition dan dia bagi definisi dan sepadan antara yang betul, salah, baik, jahat dan sebagainya. Ini kita boleh guna di peringkat kerja lah. Kadang-kadang mungkin kita tahu benda tu salah tapi kita tak menegur kerana kita tak nak ambil risiko pada diri kita sendiri. So mungkin lebih baik kalau kita menegur dan membetulkan benda itulah daripada kita hanya berdiam dan sebagainya. Lepas tu ada satu lagi konsep yang saya agak tertarik adalah intergenerational continuum. Ini bermaksud yang sebelum kita, kalau daripada segi manusia, orang yang sebelum kita dan orang selepas kita adalah satu continuity. Dia berterusan dan apa yang kita buat di setiap era tu akan memberi kesan lah. Maksudnya yang sebelum ni kesan pada kita akan kesan pada yang ni. So continuum tu ada. Ini poin-poin utama. Lagi satu, saya suka dia cakap when virtue ceases. Maksudnya bila kebaikan tu, kita punya fikir, niat baik kita tu hilang dan cita-cita yang mendadak kemudian jadi ketamakan. Ini kita boleh tengok di Malaysia lah, di arena politik Malaysia memang ada lah benda ni. Jadi kalau yang faham tu boleh tahulah mana contoh-contoh ni. Satu slide saya, yang ni yang last lah.
Ini pun saya suka. If men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external or internal controls on government would be necessary. So kalau kita malaikat, government tak perlulah. Kerana kita anggap malaikat itu betul. So kalau malaikat yang mentadbir manusia, kita tak perlu ada kontrol terhadap government. So sekarang walaupun government itu ada mandat, tapi kita masih ada kontrol terhadap government itu. Jadi ini menunjukkan bahawa kita perlu ada check and balance lah. Itu yang penulis cuba sampaikan, bahawa kerajaan semakin berkuasa dan membuat benda-benda yang tak betul, tapi kita sebagai rakyat tidak bersuara walaupun kita sedar, kerana kita cuba stay in the safe zone, tak nak mengambil risikonya, dan kita terjejas secara tak langsung dan masa depan kita pun akan terjejas. Dan governmental abuse, maksudnya abuse oleh government terhadap rakyatnya boleh buat daripada dua cara, social engineering dan economical depredation. Social engineering ni, kejuruteraan sosial ni, kita boleh ambil contoh macam mana penjajah buat dengan kita lah, pecahkan perintah. Itu salah satu contoh social engineering. Dia cuba bentuk kita, dia pecahkan kita dan dia bentuk supaya kita tak dapat gabung dan do what we supposed to do earlier. Dan ini conflicting passion rakyat sekarang. Kita nak diketuai, di-lead oleh someone yang bagus, tapi kita masih ingin bebas. Kita nak dipimpin tapi masih ingin bebas. So kita tidak boleh musnahkan dua-dua, kita tak boleh pilih mana-mana satu. Tapi sebaliknya kita hanya berjuang untuk memuaskan kedua-duanya. Last kita menjadi tersepit di tengah. Kerana we are trying to make the best of everything. Maksudnya kita kena ada pendirian lah di mana kita nak sebenarnya. Dan distrustful authority people, yang ini kita dah mula, especially yang ini ditujukan pada yang muda lah. Muda dalam konsep penulis, dia cakap 18 hingga 30 tahun. Distrustful authority maksudnya kita dah kurang percaya kepada orang yang berkuasa dan manusia itu sendiri. Tapi kita anak-anak muda mudah percaya kepada figura-figura yang popular yang mempunyai pendapat-pendapat dan ideologi-ideologi yang radikal tentang kesesamaan dan sebagainya lah. Contohlah like we have this black matters dan sebagainya. Benda-benda tu dah lama, tapi sekarang bila ada popular figure mempersuarakan dan sebagainya, benda tu menjadi rakyat anak muda cuba memperjuangkan di seluruh dunia dan sebagainya lah. Itu contohnya lah yang saya boleh petik. So history of all here tu, yang ini maksudnya sepanjang sejarah perjuangan yang berlaku adalah antara kelas-kelas dalam rakyat masyarakat, antara pihak atasan dan pihak bawahan lah secara ringkasnya. Ini contoh penulis jelas bagi adalah ibu bapa ataupun rakyat biasa yang sedang memperjuangkan keluarga masing-masing, kelangsungan dan kestabilan, dan kerajaan yang mengambil kesempatan untuk membuat semacam benda yang mungkin tidak baik pada rakyat ini secara tidak langsung atau di jangka masa panjang, tapi masih berterusan kerana rakyat tidak menyuarakannya walaupun tahu salah. Mereka hanya bertolak ansur dan berdiam saja kerana tidak mahu ambil risiko. Ini rakyat kita ada dua. Kita percaya, rakyat sekarang kita percaya ataupun kita berlakon seperti kita percaya. Macam di negara kita sekarang saya rasa banyaklah sejak pergolakan yang baru-baru ini dan sebagainya. Banyak rakyat yang betul-betul percaya benda itu menjadi, ataupun banyak rakyat dia go with the flow. Dia act as if believe ni is something like we go with the flow lah. Tak apalah asal aku tak terjejas secara langsung, teruskan je. Tapi kita tidak sedar bahawa benda tu sebenarnya menjejas kita sekarang, mungkin tidak secara sekarang, tapi sepanjang hidup kita dan kemudian akan menjejaskan anak-anak kita di masa depan dan semua di masa depan. Menjejaskan negara kita secara langsung lah. Dan akhir sekali untuk saya punya point yang saya tertarik, kerana kalau saya nak kupas seluruh buku ni, dia akan ambil masa lama, dia ada 10 chapter dan dia penulis dia lebih fokuskan pada Amerika Syarikat dan dia memang bagi contoh-contoh macam case study. So menariklah buku ni kalau yang minat case study dan sebagainya. Dia bagi kenapa dia buat benda ni, lepas dia buat case study by example. Obamacare pun ada dalam ni sebagai case study.
Dan last sekali, ini saya just nak highlight benda ni kerana kita sekarang masa COVID, kita agak seronok kita dapat duit, membantulah duit ni. Tapi kita perlu sedar kalau kerajaan berbelanja lebih daripada apa yang dia mampu, maka saya rasa rata-rata kita di peringkat learning, kita dah tahu kemampuan kita tak langsung kerajaan. Kalau dia belanja lebih, maksudnya dia ada pinjam. So, dia meminjam. Dia dan meminjam adalah daripada private saving. Itu yang jadi isu yang dia orang cakap, pinjam daripada KWSP dan sebagainya. So, duit kita juga sebenarnya dia pinjam bagi kat kita. Dia just rolling. Dia rolling nama dia. Cuma kita tak nampak. Because dalam akaun, nombor kita masih sama. Tapi, sebenarnya duit itu dikeluarkan dan digunakan oleh kerajaan dahulu. So, mungkin lepas ni kalau kita asyik dapat duit tu, kita kena berbelanja dengan bijak jugalah. Jangan ingat kerajaan bagi kita boleh belanja apa-apa. Kita belanja dengan jimat. Contoh saya membeli motor pada tahun ini adalah dengan duit yang kita dapat pada provision. Saya rasa itu saja untuk isi kandungan buku ini. Saya akan balik pada Puan Moderator. Terima kasih Dr. M kepada Cik Hannat atas perkongsian dan kupasan buku yang sangat memberi ilmu, dan saya kira semua individu perlu secara langsung atau tidak langsung mengambil tahu isu-isu, itu sedikit isu-isu politik yang berlaku di negara kita maupun negara luar yang secara global, dan kerana ia melibatkan juga isu-isu kemanusiaan dan kerajaan dan juga rakyat di negara kita ini. Dan seterusnya dipersilakan Encik Faisal untuk sesi kupasan buku Diary Bonda. Silakan Encik Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang saya ingin kongsikan adalah dalam ini adalah tentang betapa kuatnya seorang ibu menghadapi dugaan yang beliau hadapi. Pasal nanti tak. Hilang tak? Charles? Hilang. Kena tekan share balik. Dia share balik. Sekejap ada masalah pula. Tak ada. Dia punya ni. Sekejap dia hilang pula dia punya ni. Saya terus cakap je boleh tak? Tanpa slide. Ni. Kenapa dia tak boleh ke mana? Dia tak boleh. Sorry kalau apa ni saya teruskan je lah berkaitan dengan buku yang saya telah baca iaitu Diary Bonda daripada jilid 1 hingga jilid 4 yang saya pada tahun jilid pertama tu saya baca pada tahun 99, dah 20 tahun dah buku tersebut saya baca. And then saya berkongsikan betapa kuatnya seorang ibu, kedatangan seorang ibu menghadapi dugaan yang dihadapi oleh beliau. Ketika anak bangsa beliau mengalami sakit yang sakit yang misteri. Disebabkan anak beliau sakit, kehidupan mereka sekeluarga telah berubah 100% dan ketika
Faizal okey ke? Okey Faizal. Faizal, kami tak dengar suara. Hello? Dengar tak? Oh. Okey, minta maaf apa ni? Tadi tertemut speaker apa ni. Okey, saya lebih suka untuk berkongsi dengan jilid novel pertama dari bonda ini yang mengisahkan tentang penalaran kehidupan seorang wanita Malaysia yang menetap di Singapura dalam masa itu Lah Faizal. anak beliau telah jatuh sakit dan sakit beliau merupakan sakit yang misteri serta beliau beranggap yakin yang bahawa anak beliau terkena buatan orang yang mempunyai kaitan dengan keluarganya. Dalam ini sebenarnya lebih kepada saya ingin berkongsi tentang kekuatan seorang ibu dan isteri menghadapi dugaan dan ujian yang beliau hadapi dalam ketika anak beliau berada di hospital, datang seorang lelaki yang cuba untuk memikat beliau untuk dijadikan isteri yang keempat. Dalam masa tersebut itu juga keluarga beliau menghadapi kewangan yang kata orang tu terlalu kritikal lah. Jilid pertama ini juga sangat menarik kerana kita dapat menyaksikan komitmen beliau dalam memastikan anak beliau mendapat rawatan yang terbaik. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Faizal atas perkongsian kutipan buku. Banyak jilid dah Cik Faizal dah baca semoga perkongsian buku ni kita sama-sama dapat manfaat. Individu tu perlu kekuatan jiwa menghadapi cabaran dan dugaan dalam kehidupan. Tanpa meninggal masa, tibalah sesi ketiga iaitu sesi rumusan ataupun kesimpulan buku yang ahli panel telah baca. Oleh itu, saya persilakan Tuan Zaid untuk sesi ketiga ini rumusan buku Kembara ke Angkasa. Silakan. Ya, Cik Zaid ada ke? Laptop saya ni macam hang. Sekejap laptop saya ni macam hang. Sekejap. Saya masuk balik melalui sekejap ada teknik problem. Back terus jam.
Okey tak, Ji? Kalau apa kata kita minta Ham dulu untuk sesi kupasan buku. Okey ke? Okey. Sementara menunggu Aziz Said untuk adjust file tu, apa kata kita silakan Cik Ahmad untuk sesi kupasan buku. Silakan Ham. Jadi okey, ringkasan dia, rumusan dia. Buku ni buku political science. Siapa yang berminat dengan political science boleh beli buku ni. Saya galakkan, dia mudah dipahami dan ringkas. Dia tak terlalu berat, contoh-contohnya pun mudah faham. Dan tak terlalu tebal lah, dia total dalam 100 lebih surat sahaja. Kalau termasuk reference dia dalam 200 lebih lah, tak termasuk reference about 190 pages sahaja. So saya rasa tak terlalu berat pun. Saya pun baca buku ni saja sehari je. Kerana last minute kan, betul nak buat Harry Potter pun. Sebab buku ni cepat, mudah faham. Cuma kosakata bahasa Inggeris dia agak tinggi lah. Dan apa yang penulis cuba sampaikan kat sini adalah satu dia punya ayat dia senang. Adakah kita akan terus membenarkan kerajaan membesar dalam saiz? In what size tidak pasti, mungkin dalam aset, mungkin dalam duit dan sebagainya. Dan menjadi satu negeri yang ada hak pada semua. Tetapi kesannya akan ada pada kita dan kepada generasi yang akan datang. Kesan yang banyakkan kesan yang di-highlightkan oleh penulis adalah kesan yang tidak baik lah. Dan contoh-contoh yang diberi tindakan-tindakan kerajaan pun tindakan-tindakan yang kurang baik. Tidak langsung akan memudaratkan negara dan rakyat itu. Jadi adakah di sini digunakan analogi sebagai ibu bapa? Ibu bapa akan membentuk anak-anak dan ibu bapa yang akan menyuarakan bagi pihak anak-anak mereka. Jadi dia menanyakan adakah pihak ibu bapa akan terus tolerate, bertahan dan sabar sahaja dengan segala apa yang dibuat oleh kerajaan itu. Daripada pelbagai aspek lah, ada 9 aspek yang di sini yang dibincangkan. Migration pun menjadi salah satu benda. Negara kita sendiri sekarang ada masalah dengan isu Rohingya, di mana pelbagai pandangan diberikan. Itu contoh. So banyak benda ni sekarang, walaupun buku ini mungkin dah agak lama saya rasa buku ni keluarkan, tapi dia masih relevan. Kerana dia tajuk political science kan, dia sangat relevan. So kepada yang berminat, saya sarankan untuk itu. Dan saya pun tak rasa rugi beli buku ni. Walaupun belinya asalnya kerana murah dan minat nak beli buku. Kadang-kadang beli buku tak pakai, dia baru jugalah Abang Ridwan suruh saya buat perkongsian ni. At least buku ni dah dibaca dan ilmu tu dah sampai. Saya rasa itu saja ringkasan dan tuntasan pada kali ini untuk daripada saya, daripada buku ni. Siapa nak pinjam dari saya pun boleh. Datanglah pinjam. Jangan pinjam asal pulangkan. Saya rasa itu saja percakapan kepada moderator. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Cik Ahmad atas perhatian dan rumusan mengenai isu-isu global dan isu-isu dalam negara juga.
Dan Tuan Haji Said, jika dah okey, boleh berkongsi rumusan atau penutup buku yang dibaca, silakan. Okey, sebentar. Okey, dengar Sohail? Dengar. Okey, tadi Webex tu dia pergi update pula. Lepas tu bateri lemah. Okey. Okey. Kemudian daripada banyak-banyak tu 4 kandidat saja yang terima dan seterusnya panel akan memilih 2 kandidat saja, okey, yang akan dipilih oleh jawatan kuasa dengan kerjasama agensi angkasa Rusia. Dan mereka terpilih selama 2 orang ini akan mengikuti latihan selama 18 bulan di Star City Moscow. Kemudian hanya 1 orang kandidat saja akan dipilih. Okey, kemudian kecergasan fizikal sebelum ke Rusia, beliau perlu berlari 3 km dalam masa 13 minit. Kemudian melalui ujian emparan. Ujian emparan ni macam tekanan di dada, maksimum sehingga 9G. Sebab sewaktu naik dan turun akan mengalami tekanan yang hebat di bahagian dada lah. Kemudian beliau mengikuti kuliah-kuliah ilmu fizik, GPS, satelit dan pada masa tu dia ada perjumpaan bersama PM Dr. Mahathir. Ni masa Dr. Mahathir dengan Abdullah Muhammad Badawi lah, antara session tu. Kemudian perjumpaan bersama Pedro de Cruz, salah seorang angkasawan Sepanyol. Kemudian beliau berjumpa dengan Neil Armstrong. Dan pada 27 April 2006, Dr. Mustafa telah berlepas ke Star City Moscow. Okay, ini gambar Star City Moscow, Rusia. Tempat di mana para angkasawan seluruh dunia biasanya akan berkumpul di sini lah untuk latihan dan sebagainya. Star City ini terletak 40 km di timur Moskow. Didiami oleh seramai 12 juta orang dengan suhu 10 darjah Celsius lah. Kemudian Moskow ni bandar termahal di dunia. Charge dia hotel satu malam pun dah $500. Okey, seramai 7,000 orang saja tinggal di Star City. Kebanyakannya adalah angkasawan dan ahli keluarga. Kemudian di Star City ada 3 kolej NASA untuk angkasawan dan mereka berlatih. Okey, kemudian antara ujian kesihatan di Rusia di Institut Masalah Bioperubatan. Okey, Dr. Syam Muzaffar kena melalui ujian kerusi pintal di mana kerusi pintal tu dia akan, nanti saya tunjukkan gambar, dia akan berputar tanpa henti selama 20 minit. Kemudian dia nak tengok macam mana keadaan fizikal kandidat tersebut. Kemudian kena buat ujian ultra bunyi Doppler untuk memeriksa tekanan darah. Kemudian ujian urin atau air kencing. Kemudian kena di-scan otak lah untuk MRI otak. Kemudian antara ujian adalah ujian aero chamber, iaitu mereka akan diangkat sehingga 16,000 kaki tanpa bekalan oksigen selama 30 minit. Okey. Dan akhir sekali adalah ujian psikologi oleh Dr. Yuri. Okey, ini adalah gambar berpusing di atas kursi pintal selama 20 minit. Okey. Selama 20 minit. Kita 3 minit pun kita dah kepala dah pusing. Kemudian beliau melawat Museum Yuri Gagarin, manusia pertama yang telah berada di angkasa lepas. Okey, setelah itu jawatan kuasa akan memilih 2 kandidat saja. Kemudian pada 1 Jun 2006 beliau pulang ke Malaysia dan tunggu keputusan daripada kerajaan. Daripada 4 kandidat itu hanya 2 kandidat saja. Okey, semasa menunggu pengumuman, dalam masa sama beliau mempelajari bahasa Rusia dan beliau mempelajari kod Morse dan mendapatkan lesen kelas A radio. Seterusnya beliau menemui saintis Malaysia untuk membincang penyelidikan yang akan beliau buat di angkasa lepas. Okey, macam penyelidikan kanser dan sebagainya lah. Kemudian pada 6 Ogos 2006, seramai 4 kandidat ke Rusia semula untuk menjalani beberapa ujian. Okey, pada 4 September 2006, satu pengumuman telah dibuat oleh Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi, yang telah terpilih adalah Dr. Muzaffar Shukr, calon utama, dan Faiz Khalid adalah kandidat kedua. Okay, kemudian pada 26 September 2006, beliau telah berlepas ke Moskow, Rusia. Dan pada 27 September 2006, beliau telah menyaksikan ketibaan kapal TMA-8 Soyuz. Okay. Kru kapal ni mendarat. Dia orang baru balik daripada angkasa lepas lah. So, ni 2 orang kandidat, Syekh Muzaffar Shukr dan Major Faiz Khalid. Okey, kemudian 7 Oktober 2006 beliau telah kembali ke Star City bersama dengan Major Faiz untuk mengikuti latihan selama setahun. Okey, gambar sebelah kanan tu dia kena buat unggun api sebab suhu di bawah sejuk beku negatif 30 Celsius.
Okey. Okey, ini adalah merupakan lapik kerusi khas di mana lapik kerusi ni dia akan dimasukkan ke dalam kapal Soyuz tu lah. Okey, kena buat ikut badan dia. Okey, ni kru kapal Soyuz TMA-11. Okey, pada 10 Oktober 2007, okey, beliau telah berlepas ke angkasa lepas selama 12 hari kalau tak silap saya. Okay, beliau merupakan dalam dunia adalah orang Islam yang ke-9 ke angkasa lepas. Kemudian pada 21 Oktober 2007, okay, hari terakhir beliau di angkasa dan beliau telah melakukan pelbagai uji kaji kanser dan pada 27 Oktober 2007, okay, adik beliau meninggal dunia, kemalangan masa Dr. Muzaffar tinggal lagi 2 hari lagi di angkasa. Okay, dia balik baru dia dapat tahulah. Okay, last kali slide saya ini. Okay, apa yang perlu untuk menjadi seorang angkasawan? Okay, pemeriksaan perubatan aero. Okay, anda perlu memenuhi skor 6/6 untuk pendengaran, penglihatan dan tidak boleh ada gigi yang rosak. Gigi tampal ke, gigi berlubang ke tak boleh. Gigi kena perfect. Okay, kemudian penilaian organ melalui pengambilan sampel darah, najis dan air kencing. Okay, walaupun macam pendengaran, penglihatan okey, gigi semua okey, tapi kalau organ tak okey pun, you tak lepas jadi angkasawan juga. Sebab tu dia akan nak check organ ni, dia akan melalui yang pengambilan sampel darah, najis dan air kencing. Okay, kemudian kena ada kuatlah dari segi psikologi, kerjasama dan bekerja dalam satu pasukan lah. Dan seorang angkasawan perlu sentiasa bersemangat dan sentiasa sabar. Okey, ini ciri-ciri seorang angkasawan, okey, oleh Dr. Robert Was, mungkin salah seorang angkasawan. Okey, kepandaian tanpa kepintaran, pengetahuan yang tak mungkin luntur, tahap kemahiran tinggi tanpa latihan yang berlebihan, takut tapi bukan pengecut, berani tapi tidak menunjuk-nunjuk, keyakinan tanpa keangkuhan, kesihatan fizikal tanpa berotot kekar, baik bersukan daripada menjadi penonton, berterus terang tanpa menjadi mulut tempayan, menghayati hidup tanpa kelucuan yang keterlaluan, dan refleksi yang pantas tanpa reaksi panik. Okey, ini adalah ciri-ciri seorang angkasawan, okey, yang telah ditulis oleh Dr. Robert Was. Okey, sekian saja saya punya persembahan pada sekian presentation saya untuk kupasan buku. Terima kasih. Saya terusnya serahkan kepada Puan Sati. Terima kasih Haji Zahid. Atas buku catatan memori angkasawan pertama, dan sebenarnya perjalanan nak menjadi angkasawan ni bermudah, banyak pahit dan manis lah sebenarnya. Dan sewajarnya kita mesti berbangga dan wajib berbangga kerana beliau merupakan warga negara Malaysia. Dan seterusnya dipilihkan Cik Faizal untuk sesi ketiga, iaitu kupasan ataupun penutup buku yang bacanya Diary Kundi. Silakan Cik Faizal. Okay, moderator. Okay, untuk maklumat semua yang buku ini mempunyai jilid pertama hingga 4 dan saya sendiri membaca buku ini sehingga jilid ke-4 dan memang saya cakap terus terang lah, buku ini memang terlampau berat untuk kita yang tidak berminat dalam membaca novel. Kita akan terasa berat lah. Tapi kalau kita katakan kita seorang yang minat membaca, rasanya kita akan cepat faham apa yang dihadapi oleh seorang ibu dalam menghadapi dugaan dan tekanan yang dihadapi dia dalam menangani masalah keluarga, anak yang sedang sakit dan gangguan orang-orang yang tidak sepatutnya di sekelilingnya. Pada rakan-rakan yang minat membaca novel tu, saya syorkan nak membaca novel ini untuk mendapat input yang lebih mendalam lagi dalam penceritaan ini. Dan terima kasih. Jadi ucapkan kepada Cik Faizal. Semoga pesan buku yang disampaikan Cik Faizal sama-sama kita manfaatkan untuk menerapkan diri kita dengan kekuatan dan semangat dalam menempuh kehidupan seharian. Jadi alhamdulillah berakhirlah sesi santai ilmu FSSH siri ke-11 kali ini, dan sekiranya ada apa-apa sesi soal jawab ataupun ada pandangan daripada ahli-ahli ataupun peserta semua, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mengenai buku angkasawan ke atau program angkasa ke? Nampaknya tak ada pertanyaan. Cik Kai, dia nak cakap apa-apa tak?
Okay, kalau tak ada, kita akhiri sesi santai ilmu SSSH ini. Diucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir secara online yang membutuhkan masa untuk sama-sama mendapat ilmu. Saya ada soalan lah. Sila. Sorry ya. Tadi yang apa dari Faizal tu, yang apa pendahuluan novel tu. Novel daripada Bonda tu. Saya nak tahulah kenapa Faizal pilih novel ni. Mesti ada sesuatu yang apa menyentuh hati ke, emosi ke. Dan Faizal sendiri pun tadi rasa saya macam sebab agaknya. Faizal ada ke? Charles. Assalamualaikum. Charles macam dah tak ada. Dah tak ada? Oh, okey. Ada? Ada. Faizal ada. Lagi makan. Tak ada lah doktor. Tak ada. Okeylah, tak ada. Tak apa. Saya fikir mungkin novel ni mungkin ada some relation dengan apa yang terjadi pada diri dia dan sebagainya lah, menyebabkan dia memilihkan. Itu je lah nak tahu. Okey, doktor. Ada lagi soalan ke ataupun pandangan untuk kita kongsi sama-sama? Yang mengenai apa Mustafa, Ya. kita kan, Malaysia akan hantar lagi tak rasanya, Syed? Dengan keadaan ekonomi sekarang ni, dia tak hantar lagi tu sebab kos terlampau tinggi. Berapa agaknya dia punya tu dia punya kos sekali hantar? Sebenar kalau tahun 87 $25 juta. Yang ni sebab Dr. Muzaffar ni dapat sebab program timbal balik antara kerajaan Malaysia dengan Rusia, sebab kita beli 18 jet pejuang Sukhoi. Jadi macam dia bagi free satu seat lah untuk ke angkatan lepas. So dia akan ada another training lah untuk hantar ya. Kalau tak silap saya dulu macam dia akan hantar seorang lagi macam Major Faiz lah. Tapi dia kena menghadapi segala ujian lagi sekali lah kalau nak pergi pun. Tapi dalam keadaan ekonomi sekarang ni saya rasa mungkin tak ada lagi. Ya. Okey. Terima kasih Syed. Sama doktor. Ada soalan lagi? Okay, ada seorang lagi kawan-kawan. Ataupun cikgu ada. Ham punya topik pun interesting juga. But I don't know what to ask actually. But I think it's interesting and the choice of the novel, the choice of the book too, the fact that maybe it is related to the present political situation or what? Ham? Hello, Ham? Yes. Yeah. Thank you for the comment. I think I choose this book actually randomly, just for the sake of getting the discount on buying 3 books at 25 ringgit. But when I browsed through the options that I had at the shop at that time, this book actually seemed to attract me. The tagline that they use and the synopsis they gave. And as I read, I can relate it to the current situation that's happening globally and locally. So I think it's interesting because as you read, you can relate it to what is happening around you. So it gives you a better understanding, though the example is given based on US, but it is relatable. The writer has put in words that you can relate to every situation in every country, I guess. Especially for us in Malaysian context. So it's interesting for me also, who actually like a bit on political science, so I didn't think that study, but I'm interested in it. So it's nice to Are the things mentioned practical in Malaysia? You say that the examples are different, yeah? Yeah, because they give the example based on totally on US, like they use specific examples like Obamacare and everything, the insurance concept that President Obama brought for US.
But like for example, that what they said on debt, if the country is spending more than what it can afford, that shows that it is loaning money from somewhere. It's most probably from the personal savings that we are actually having, because they can indirectly use the money as a rolling fund, give it to us first, but which in fact is our money that we are saving. That is one of the things I think we can relate to Malaysian context, because we always question why, some of us question where the government gets the money every time they give us some incentive and sort. That is one clear example that I think is relatable. And another thing is the parent concept that the writer puts, that parents tolerate what the government does, though knowing it is wrong to extent, to be in the safe zone and not to take risks. It is what that happens in our country also, in my opinion, personal opinion. So that is why I think it's a nice book, and it's put in a good way that we can relate. Though the examples are American based, but we can relate to local issues and other country issues also. Yeah. Okay. But the present situation in US with freedom of speech is causing all the chaos there, actually. Isn't it? Yes. That's where they said just now, we want to be led, we want someone to lead us, and we want the freedom. The conflict between the two, it is the cause of the problem. Like in the US, they want to have a good leader, at the same time, they want to have a total freedom of speech, which causes problem also. So it's two opposing point of view, actually. Right? Because the leader may not be able to enforce certain things if the people are thinking of total freedom. Yeah. And I think it is relatable to Malaysian concept, though we are not that extreme as US, but in Malaysian context we still can relate it. We also want Malaysians are basically law-abiding citizens, actually. That's why our MCO works well. Yes, that's true. That sense, we are doing way better than how US is doing. Yeah. Right to the law, to the rules and everything, so we can actually do a good work of doing MCO. Yeah. Okay, thank you, Ham. Okay, thank you, Dr. Itu je Kak Sati. Terima kasih, Doktor. Ada apa lagi pertanyaan? Tak ada ya. So, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir secara online, yang memberi maklum balas, yang bertanya, yang berkongsi pengetahuan dan ilmu. Dan terima kasih juga kepada semua ahli panel secara ilmu berkongsi. Semoga dapat dimanfaatkan bersama. Kita ambil nilai-nilai murni dan pengajaran yang akan kita gunakan dalam kehidupan maupun alam pekerjaan. So, saya akhiri sesi ini dengan satu pantun. Pohon duku di tepi paya, payanya rata di kampung tua. Jadikan buku teman setia, pasti kita tidak kecewa. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator.